Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua penonton-penonton peminat-peminat emas di seluruh dunia? First kali, tahniah dan terima kasih saya ucapkan kepada lebih daripada 83 orang yang terawal yang sedang menonton Facebook Live saya. So, saya nak ucapkan Assalamualaikum, salam Jumaat dan hai semua. First kali, sila berikan komen. Anda check in daripada mana? Okey, sila tulis, saya nak baca. Tulis, saya nak tengok. Okey, Zack Zahariah AR hadir daripada Selayang. Kemudian Lili, hai apa khabar Lili? Mahazir Muhammad. Oi, sedap nama. Mahazir Muhammad. Cik Najmuddin. Kemudian Salihin daripada Brunei Darussalam. Apa khabar orang Brunei? Wah, daripada Brunei pun ada. Siti Masrina Sulong. Salam semua. Salam Siti Zubaidah. Okey, tadi 80 orang, sekarang sudah ada 111 orang. Yes. Jadi, saya nak tengok lagi ni. Haji Syam. Hai Haji Syam. Kemudian Yunus Moen, apa khabar my buddy Yunus? Azim, apa khabar Azim daripada Tanjung Malim? Okey, cikgu Tanjung Malim. Mimi Azrina. Kaja Nazimuddin. Hai Kaja daripada Ipoh. Mimi Azrina daripada Mua. Nur Izzati, hai Izzati daripada Ipoh. Yazid daripada Ipoh. Dr. Kamarul Bahiyah daripada Kuantan, from Kuantan with Love. Kamarul Ashikin daripada Lebah Kelang. Orang UAE pun ada. Odah. Hai Odah, apa khabar? Okey, sila tagging kawan-kawan anda sebab topik pada pagi ini sangat best. Potensi emas tahun 2022. Ini kita panggil part 2. Part 1 saya dah buat pada bulan 11 November tahun lepas. Okey. So bulan November saya buat satu Facebook Live potensi emas tahun 2022 dan seterusnya. Kemudian sekarang bulan Januari kita buat version 2 dan saya akan buat analisis apakah faktor-faktor yang boleh mempengaruhi harga emas pada tahun ini. There's a lot of new information. Dan apakah 3 strategi yang anda boleh gunakan untuk menjadi pelabur emas yang sentiasa tersenyum. Sebagai contoh, harga emas 2 hari lepas dia jatuh. Semalam pun jatuh. Dan apakah signifikan kejatuhan harga emas semalam? Nanti saya tunjuk. Okay, harga emas semalam jatuh, dia cecah satu support price yang very cun. Jadi saya akan berkongsi banyak ilmu lagi, especially technical. Saya tahu kalau tuan-tuan datang dengar Facebook Live saya, apa yang seronoknya saya tunjuk dari segi ilmu teknikal. Macam mana orang macam saya ni beli emas. Saya akan tengok graf, dah sampai harga support ke belum, dah sampai weekly low price ke belum. It's very interesting. Jadi kalau tuan-tuan nak belajar banyak ilmu, inilah Facebook Live yang tuan-tuan kena tengok dan ajaklah rakan-rakan anda untuk join. Okay? Sementara orang kata apa, hari Jumaat ni hari baik, bulan baik, kita belajar ilmu emas. Okay, baik. So kita dah ada 200 orang. Jadi sebelum saya bercerita dengan lebih lanjut, saya nak berkenalan dulu dengan anda 200 orang ini yang terawal ni. Nama saya Syukur Hashim. Saya sudah mengajar orang tentang pelaburan emas yang betul, tepat, selamat, menguntungkan dan tidak boleh kena tipu sejak tahun 2008 sehingga sekarang. So dah 14 tahun saya mendidik orang tentang emas. Orang panggil saya Sifu, Cikgu. Jadi dengan kata lain, kalau tuan-tuan nak belajar tentang pelaburan emas, tuan-tuan boleh belajar dengan saya. InsyaAllah. Okay. So jika anda dealer PG, saya pasti anda dah kenal saya. Anda panggil saya Atuk Safaya. Sebab saya ni adalah atuk kepada ramai dealer-dealer PG. Maklumlah saya dealer yang pertama PG. Okay. Kemudian saya percaya satu benda. Emas ni tuan-tuan, dia akan menguntungkan orang yang ada ilmu. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab orang yang tak ada ilmu pun boleh untung.
Ni kan pula orang yang ada ilmu. Apa maksud orang tidak ada ilmu pun boleh untung? Maksud dia beli emas suka-suka, syok-syok. Dia tak tahu kata harga emas naik ke. Dia tak tahu long term. Dia cuma cakap, saya nak beli emas ni syok-syok. Contohnya barang kemas. Nak beli barang kemas, syok-syok. Okay? Macam mak saya. Mak saya beli barang kemas, syok-syok. Punyalah besar. Zaman RM30 segram. Mak saya tak tahu teknikal, mak saya tak tahu fundamental, mak saya cuma cakap emas ni cantik. So belilah emas, lagi besar lagi best. Tuan-tuan, mak saya beli emas tanpa knowledge. Just beli seronok-seronok, dulu RM30, sekarang dah 200 lebih. Dengan kata lain, mak saya beli tanpa ilmu, syok-syok, dia dah untung banyak. Tambah pula bila tuan-tuan belajar ilmu yang betul tentang emas, tuan-tuan akan untung lagi banyak. Sebab tuan-tuan tahu emas apa yang nak dipilih, tuan-tuan akan tahu emas apa yang terbagus, susuk nilai yang paling rendah, emas apa yang patuh syariah, kemudian emas apa yang apa lagi ya? Emas apa yang terbaik. So, with knowledge you can make more money. Okay. So, tidak tulis siapa yang bawa nota. Emas ni beli tanpa ilmu pun untung, beli dengan ilmu lagi untung. Alright, 257 orang. So, jadi saya nak share screen topik saya pada hari ini. Okey. Baik. Jadi untuk mereka yang baru nak kenal saya menulis tentang emas di Facebook saya, facebook.com/syukur. Tuan-tuan boleh pergi dan bacalah apa yang saya tulis kat situ. Dan kemudian, saya ada buku-buku yang banyak. 4 buku yang saya tulis sepanjang saya terlibat dengan emas. Yang pertama, buku Menyingkap Rahsia Pelaburan Emas. Ini saya tunjuk buku yang betul lah. Menyingkap Rahsia Pelaburan Emas. Buku pertama yang saya tulis tentang cara buat pelaburan emas dengan betul, tepat, selamat dan tak boleh kena tipu. Orang yang baru join setahun jagung, baca buku ini. Kemudian buku yang kedua, sahabat saya tulis, Cik Syufat, trader selama 15 tahun. Kompilasi soalan-soalan wajib tanya tentang pelaburan emas, teknikal dan fundamental harga emas. Ini ialah supplementary ilmu untuk buku yang pertama. So dia lebih advance. Dia cerita tentang technical fundamental. Apa maksud technical fundamental? Technical ni bermaksud analisis harga emas yang telah lepas dan kita nak tahu tempat ataupun harga yang terbaik untuk beli dan jual emas berdasarkan kepada harga-harga yang dah lepas. Fundamental bermaksud apakah faktor-faktor besar yang boleh mempengaruhi turun naik harga emas. Contohnya faktor ekonomi, kemudian politik. So ini buku dia. Okey. Kemudian buku yang ketiga. Ni buku ni saya akan share sikit ilmu dia kejap lagi. Analisis teknikal harga emas, strategi membeli dan menjual emas fizikal pada harga terbaik. Tuan-tuan, beli emas fizikal dengan beli emas dalam, kita panggil spot gold, dalam graf tu dia sangat berbeza. Beza dia apa? Beza dia adalah emas fizikal ini dia tidak ada risiko. Kalau kita beli, harga turun pun, kalau kita beli seketul 100 gram, kalau harga turun pun kita ada 100 gram dalam tangan. 100 gram. Tetapi, kalau kita beli emas dalam MetaTrader, spot gold trading, first, dia tak ada gold. Yang keduanya, kalau harga jatuh, dia boleh wipe out semua tuan-tuan punya modal, tuan-tuan punya margin, you can loss 100%. Okay, so, kita gunakan analisis teknikal untuk beli fizikal. So, risiko dia kurang. So, ni buku dia, kejap lagi saya tunjuk. Dan buku yang terakhir saya adalah Rahsia Usahawan Emas, Teknik dan Strategi Dibongkarkan. Buku ini saya tulis setelah saya 10 tahun buat bisnes PG. Tulislah buku ini untuk mengabadikan kenangan dan ilmu buat bisnes. Jadi kalau anda dealer PG, boleh baca buku saya. Beli dua set, rebuslah satu, minumlah airnya. Yang satu lagi tu sila baca. Minum air macam ni.
Baik, kat mana nak dapatkan buku-buku saya ni? Anda boleh beli di PG Mall. www.pgmall.my. PG Mall ni dia online shopping. So, saya letak buku saya kat sana. Sila type buku Pelaburan Emas, nanti tuan-tuan jumpa. Okay, PG Mall. Now, kita dah ada 337 orang. Ya, saya sangat suka. Sebab apa? 337 orang ini peminat emas. Okay, so I love you all. I love you, you love gold. Okay, kita sambung balik. Okay, Telegram channel saya. Siapa yang nak baca tentang emas, saya juga tulis di Telegram. Nota Emas Syukur Hashim. So, siapa ada Telegram tu boleh search Nota Emas Syukur Hashim dan tuan-tuan masuklah dalam tu. So, saya akan hantar maklumat information gold daripada masa ke semasa. Next, macam biasa. Tuan-tuan, pelabur emas berjaya adalah pelabur emas yang ada ilmu. Sebab setiap pelaburan akan berisiko jika anda tiada ilmu. Ini penting sangat. Penting. Okay. Ni buku dia. Robert Kiyosaki. Increase Your Financial IQ. Buku ni saya beli tahun 2009. Tuan-tuan, buku dah lama. 2009. Berapa belas tahun? 13 tahun. So buku ni dah berusia 13 tahun tetapi ilmunya relevan sehingga hari ini. Kenapa penting untuk jadi pelabur emas berilmu? Sebab emas ini walaupun kita beli tanpa ilmu kita boleh untung, tetapi dia ada risiko. Ada apa tuan-tuan? Risiko. Kenapa berisiko? Apa-apa sahaja pelaburan yang ada turun naik harga, dia ada naik, dia ada turun, dia ada risiko. Sebagai contoh, Bitcoin. Orang kata, wah Bitcoin bagus, naik banyak. Bitcoin cryptocurrency. Tuan-tuan, Bitcoin jatuh 50%. Tuan-tuan, Bitcoin jatuh 50%. Jadi kalau tuan-tuan terbeli di puncak 60,000 menuju puncak 60,000, lepas tu harga dia jatuh 30,000 US dollar, takkan menangis tuan-tuan. Sebab apa? Sebab benda ataupun instrumen yang ada turun naik, dia ada risiko di mana tuan-tuan mungkin tersalah beli. Sebagai contoh, orang lain beli, harga makin naik, aku beli, harga turun. Contoh. Lepas tu tuan-tuan mencarut. Jadi untuk mengelakkan risiko, salah satu ilmunya adalah jangan beli di puncak. Itu paling selamat sekali. Ini tips yang sangat bermanfaat. Sebagai contoh, nak beli emas, selain daripada beli secara konsisten, jangan beli ketika harga tengah naik. Okay, harga tengah naik, relax lah. Sebab benda yang naik, dia boleh turun. So, kita panggil retracement. Macam saya tak belilah ketika harga tengah naik. Saya akan tunggu harga jatuh. Beli. Kejap lagi saya tunjuk. Okay. Jadi, saya nak tuan-tuan mengelakkan risiko daripada banyak mencarut. Apa maksud banyak mencarut? Tuan-tuan cakap, saya dengar harga emas sentiasa naik. Tapi lepas saya beli, harga dia jatuh. Saya mencarut. Apa jatuh? Bukan, harga emas turun naik tu dia tak salah tuan-tuan. Okay, harga emas turun naik is normal. Tapi kita yang beli emas salah timing tu, kita yang salah. Alright? Boleh faham setakat ni? Okay, saya nak tengok komen. Sekarang sudah ada 397 orang, dekat 400 orang. Ikhwan Mazlan, beli puncak penat nak cover balik, ada satu coin. Kalau kira balik dari puncak atas ke harga sekarang turun negatif 91%. Wah, ini Ikhwan Mazlan komen. Dia beli coin. Coin ni maksud dia mungkin Bitcoin ataupun crypto coin jatuh 91%. Wah, menangis tak berlagu 91%. Zairul Fahmi, salam Tuan Syukur Hashim. Waalaikumsalam. Marius Jenny. Hai Jen, apa khabar Jen? Wah, Jen pun ada. Okey. So kita sambung balik. Ingat, emas
dia ada turun naik, dia boleh bagi tuan-tuan risiko. So, nak mengurangkan risiko with knowledge. Now, saya selalu cakap, kalau kita nak tahu satu-satu instrumen pelaburan ini, contohnya macam gold, kita kena tengok at least sekurang-kurangnya 3 tahun. Tuan-tuan, sila sebut bersama saya. Pelaburan seperti emas, kita kena tengok minimum 3 tahun. Ini magic number, tuan-tuan. 3 years. Bukan 3 bulan, bukan 3 minggu, 3 tahun. Jadi siapa-siapa yang nak untung cepat, 3 bulan untung cepat, gold tak boleh pakai. No, cannot. So, sekarang di depan tuan-tuan saya letak graf harga emas 2019 hingga 2022. Sebab 2022 ni baru masuk, jadi kita kira macam 3 tahun 1 bulan. Kalau tuan-tuan tengok, tahun 2019 harga emas berada dalam trend menaik. Tahun 2019 ke tahun 2020, harga emas tahun 2020 tu naik paling tinggi, paling cepat. Why? Because COVID-19. COVID-19 ialah faktor fundamental. COVID-19 menyebabkan bisnes terpaksa ditutup, ekonomi menguncup. The risk of doing business sangat teruk. Bisnes tak boleh survive. Tuan-tuan, AirAsia pun kena teruk 2 tahun. AirAsia tak boleh buat bisnes. Now AirAsia ada problem. Walaupun orang kata apa? Ketika tak ada COVID, AirAsia very good company. Bukan AirAsia saja, banyak kawan-kawan saya. Tuan-tuan, saya duduk kat Melaka. Kawan-kawan saya yang buat industri, yang terlibat dalam industri pelancongan, semua affected. Jongka Walk sewa kedai 20,000 sebulan. Kalau tak ada COVID, boleh bayar sub-sui. Sebab ramai pelancong. Kena COVID, tak mampu bayar, tutup habis. Jongka Street, Melaka. Sekarang ni barulah boleh nak hidup sikit-sikit. Okay? So saya jumpa kawan saya yang buat bisnes pelancongan, semua tepuk dahi. Cakap pening. Sehingga kan ada kawan saya yang buat yang buat bisnes pelancongan dan dia ada property, dia cakap, Cik Syukur, I kena jual I punya property, cut loss. Rugi 200,000 pun I jual I punya property. Cut loss 200,000. Pasal apa? Tak ada bisnes. Baik aku cut loss 200,000 sekarang. Takkan takut rugi 200,000 nak biar lagi how to serve the loan, how to pay. Cut loss lah. Tuan-tuan pun berani cut loss at 200,000 rugi property. Ni kawan saya yang buat tourism dekat Melaka. So, now sambung balik. So, COVID-19 menyebabkan harga tahun 2020 naik sampai ke puncak. Kemuncak dia lebih kurang 2075 US dollar. Lepas tu dia jatuh. Sebab apa? Bila vaksin datang, orang dah vaksin dah start approve, so orang dah tak berapa fear lagi. So COVID-19 ni orang tak berapa takut, so harga emas jatuh. Sehinggalah awal tahun 2021. Kemudian sekarang 2021 hingga 2022, tuan-tuan tengok macam mana harga dia. Tuan-tuan dapati dia naik. Trend menaik tetapi slowly. Slow. Tengok saya tunjuk ni. 2021 dia naik tinggi, kemudian jatuh, kemudian dia naik jatuh sampai jatuh semalam. Kita tengok walaupun dia ada naik jatuh, tetapi dia punya lowest low ni semakin tinggi. Maksud dia apa? Maksud dia walaupun dia jatuh, dia tak jatuh serendah sebelumnya. Serendah kejatuhan sebelumnya. So lowest low is getting higher. Jadi dengan kata lain kita dapati 2021 adalah trend harga emas menaik secara slow dan ada banyak buying opportunity. So nanti saya tunjuk macam mana buying opportunity ni kita nak kesan. Very easy. So, ini dia graf besar tahun 2021. Tuan-tuan tengok naik
turun, naik turun, naik turun, naik turun, tapi dia overall dia punya trend adalah uptrend. Baik, now kita pergi kepada faktor-faktor yang boleh mempengaruhi harga emas tahun ini. Tahun 2022. Apa faktor-faktor dia? Yang pertama, faktor yang paling besar sekali adalah kenaikan kadar faedah oleh US Federal Reserve pada bulan Mac. Expected. Ni nak cerita ni. Okey, tuan-tuan. Sekarang US menghadapi masalah inflasi yang sangat tinggi. Now, not only in US, worldwide. Di seluruh dunia ada masalah inflasi. Okay, COVID-19 menyebabkan kilang tak boleh buka, kemudian barang-barang terhad, kemudian ada banyak bantuan-bantuan kerajaan, duit masuk di pump ke dalam ekonomi, so people got money, tapi produk semakin sedikit. Jadi itu adalah salah satu faktor yang menyebabkan inflasi naik. Jadi inflasi di US sangat serius, very serious, more than 5%, menyebabkan kerajaan US ni terpaksa mengambil tindakan drastik. So, apa cara untuk mengurangkan inflasi? Jawapannya adalah dengan menaikkan interest rate, kadar faedah. Apa kena mengena kadar faedah dengan interest rate? Kadar faedah dengan inflasi. Contoh senang saja. Katakan bank negara menaikkan kadar faedah, maka orang akan berminat untuk menyimpan duit di bank ataupun menyimpan duit dalam instrumen-instrumen yang ada kena mengena dengan kadar faedah. Contohnya, fixed deposit, FD. Kalau kat US, bond, treasury bill. Jadi, bila kadar faedah naik, baik kita masuk bond ataupun fixed deposit. Why? Sebab dapat banyak lagi dividen, dapat banyak faedah, interest. So dengan kata lain, interest yang menaik menyebabkan orang ambil duit, orang tak letak dalam ekonomi. Orang akan simpan dalam pelaburan instrumen yang berkadaran dengan kadar faedah. So duit makin kurang dalam ekonomi. Jadi duit bila duit makin berkurangan, maka automatically duit kurang. Jadi inflasi itu dapat diturunkan sebab apa? Duit dah makin kurang. Kemudian yang kedua, bila kadar faedah naik, kos meminjam akan naik. Contoh, kalau kita buat loan rumah, bila kadar faedah rendah, orang semua nak buat loan rumah, orang semua nak refinance, nak dapat duit, buat refinance pasal apa? Cheaper borrowing cost. Tetapi bila kadar faedah naik, orang yang buat loan terpaksa bayar lebih, duit dia makin kurang. Orang yang nak buat loan tak berani buat loan pasal apa? Takut nak serve interest rate yang tinggi. Jadi, dia tak buat loan. So, dia tak ada duit lah, dah tak buat loan. Jadi, dengan kata lain, bila duit kurang, maka inflasi dapat dikawal. So, dengan kata lain, interest rate akan menyebabkan money supply goes down. Jadi, US Federal Reserve buat keputusan, most likely bulan 3 dia akan naikkan faedah, bukan sekali, dijangkakan 2 kali. So, bila market dapat news macam ni, stock market jatuh, cryptocurrency jatuh, gold pun jatuh sikit. Okay? Duit pergi mana? Duit akan pergi ke dalam instrumen-instrumen yang berkaitan dengan kaedah faedah. Okay, boleh faham? Okay. So, itu salah satu daripada faktor yang menyebabkan harga emas boleh jatuh. Okey, ini dia maklumat dia, details dia. The Fed decision to hold rate steady in January while signaling a rate increase incoming soon, probably in March. Maksud dia, interest rate mungkin naik pada bulan 3. So, interest rate naik, gold akan jatuh. Tetapi kalaulah data inflasi datang, inflasi masih lagi naik, so gold akan naik balik. So it always like that. Dia ikut news. Yang kedua, faktor yang boleh meningkatkan harga emas adalah COVID-19 Omicron. Jadi sekarang ni kita ada varian baru Omicron
Jadi sejauh mana Omicron ini boleh mempengaruhi ekonomi dunia? Kita tunggu. Katakan Omicron ini boleh tular yang sangat teruk sehingga kan sekolah kena tutup, kilang kena tutup lagi. Jadi orang akan panik, so gold boleh naik. So dengan kata lain, Omicron is one of the factor. Dan kemudian, what's next? Adakah varian baru akan muncul lepas Omicron nanti keluar pula? Hari itu kata Deltacron. Tapi lepas itu kata Deltacron ni salah info. Bukan varian baru. Tak kisahlah. Tuan-tuan, asalkan COVID-19 ini belum selesai, kita masih lagi ada risiko, kita masih lagi ada uncertainties. Tuan-tuan kena ingat, uncertainties akan menyebabkan gold naik harga. Dan yang terkini, ini adalah faktor yang besar. Sekarang ni geopolitical tension is very very high. Yang pertama, antara China, US dengan Taiwan. Because apa? Because Taiwan ini China mengaku dia punya apa? Taiwan is part of China. Tetapi dalam masa yang sama US ni pergi iktiraf Taiwan, pergi sokong Taiwan, jual senjata. Jadi dia menyebabkan China dengan US ni tak berapa ngam. So ini tension. Dan yang paling hot sekarang ini tuan-tuan, very very hot, ialah ketegangan di antara Russia dengan Ukraine. Ini ni kita panggil very near to war. Dan this is a very big news tuan-tuan. Siapa yang tengok dalam TikTok sekarang? Siapa yang tengok TikTok kat tangan? Cik syukur saya selalu tengok TikTok. Macam saya pun tengok TikTok juga. Tuan-tuan, sekarang perasan tak? Dalam TikTok banyak cerita-cerita tentang kekuatan dan ketenteraan US, NATO, China, Russia. Dulu dalam TikTok kita jarang tengok benda-benda ni tau. Military punya exercise, military punya mic, display, weapon. Sekarang banyak dalam TikTok. Tuan-tuan. Sebab apa? Sebab sekarang ini Russia letak ramai tentera dia dekat border, very near to Ukraine. Sebab apa? Ukraine ini jiran kepada Russia, tetapi Ukraine ini dia nak masuk NATO. Okay, NATO. NATO ni adalah satu alliance yang bekerjasama antara negara-negara. Mereka buat satu pakatan. Dan NATO ni sebenarnya adalah pakatan yang dibuat pada tahun 1940-an untuk counter Soviet Union. Soviet Union very big power. Jadi negara-negara kecil ni, negara-negara lain ni dia buat satu alliance nama dia NATO. So NATO ni lebih kurang ialah lawan kepada Soviet Union. Soviet Union telah berpecah. Sekarang tinggal Russia. So Russia melihat NATO ini sebagai satu ancaman. Sebab itu Russia tak nak NATO ini berada dekat dengan dia ataupun berada di dia punya pintu border dia. Dia tak nak. Sebab apa? Risiko. Jadi katakan Ukraine masuk NATO, dia ibarat musuh di depan pintu. Jadi Russia protes, Russia demand kepada US jangan terima Ukraine masuk ke dalam NATO. Or else, mungkin perang akan berlaku. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu perang kalau berlaku tahun 2022 ni, zaman teknologi canggih ni tuan-tuan, you cannot imagine lah. Dia punya consequences dia sangat teruk. Okay, because sekarang ni ada bom, nuclear bomb, thermonuclear bomb. Takut. Sebab itu tuan-tuan perasan tak? Sekarang ini dekat TikTok pun ada orang Malaysia yang buat video tentang kita panggil preppers. Preppers ni adalah orang-orang yang bersiap sedia jika ada malapetaka ataupun apokalips berlaku. Ada perasan tak? Siapa perasan preppers? Dia orang buat macam mana tau? Dia orang tunjuklah beli biskut yang tahan 20 tahun.
biskut yang tahan 20 tahun. Tarikh luput 20 tahun, simpan dekat rumah. Pasal apa? Pasal in case apokalips berlaku, malapetaka berlaku, bolehlah pegang biskut 20 tahun. Tuan-tuan, ada orang yang nampak macam, takut risiko ni, buat preparation siap-siap. Kita yang rakyat marahan ni mungkin bagi kita tak ada benda lah. Tapi sebenarnya it's a very very big issue. Baru-baru ni, I think recently one day, yesterday, ada serangan berlaku di kilang roket di Ukraine, di mana tembakan telah dilepaskan dan 5 orang meninggal dunia. 5 orang mati di kilang roket di Ukraine. It create a very big tension. Tuan-tuan, kilang senjata Ukraine kena serang, 5 orang mati, very high tension. So dia orang tengah buat siasatan siapa yang serang. So far dia orang dah tangkap suspek. But this can lead to a very big problem. Okay. Now, saya kena cerita benda ni dengan panjang lebar. Krisis US, Ukraine dengan Russia is a very very big crisis. Dia menyebabkan Russia dengan US terus tegang, tak percaya. Kemudian Russia pula baik dengan China, China dengan US pun tak baik. Jadi ini adalah satu situasi sekarang ni di mana dunia ni ada ketegangan di dunia, dia ada polarity, dia ada block. Western block dengan Russian block. Dah tak boleh ngam dah. So sekarang ni tuan-tuan, dunia telah berpecah tau. Either you become this friend or that friend. Jadi tuan-tuan, this is one of the biggest issue yang kita kena tengok tahun 2022. It can lead to a very big problem. Kalau berlaku perang, kalau lah na'udzubillah, benda yang pertama akan efek adalah komoditi. Oil, gas, gold, silver akan naik harga sangat teruk. So, krisis akan menyebabkan harga emas naik dan semua komoditi lain akan naik. Contohnya oil, gas, gold, silver. Tapi kalau boleh kita tak naklah krisis war yang menyebabkan harga naik kan, sebab kita tak nak benda ni menakutkan. But in this crisis, gold will shoot up. Okey, saya nak tengok komen. Sekarang sudah ada 500 orang. Pada ID Gold, lepas tengok filem Survivor Family, saya pun nak buat preparation. Riza, dunia telah berpecah. Betul. Apa lagi komen? So, siapa yang tengok TikTok tentang preppers? Abdul Rahman Al-Amin. Ada customer saya yang contact tentang preppers ni. Saya nak cerita satu rahsia. Tuan-tuan tahu tak, ada customer saya yang beli 10 dirham. Nak simpan 10 dirham banyak-banyak. Pasal apa? Takut nanti kalau berlaku malapetaka, duit akan hilang value. Paper money got no value except gold and silver. Jadi dia percaya benda ni, dia beli banyak 10 dirham. Ada tuan-tuan? Namanya dirahsiakan. Okey, Kak Yang tanya, Mak Ai, biskut tu tak berkulat ke? Kak Yang kena tengok biskut preppers tu. Dia balut dalam dia punya seal tu kedap udara warna silver, 20 tahun boleh tahan. Tapi rasanya tak sedap lah. Tak sedap pun tak apalah, janji boleh makan. Roshila Hussein, Cikgu Sheila, yap, banyak video preppers sekarang kat TikTok. Yes, dah nampak. Tuan-tuan baru perasan kalau saya tak cakap tuan-tuan tak perasan. Dekat TikTok sekarang banyak video tentang Russia, US, NATO, military, weapon, submarine, perang sana, tembak sini, askar sana, askar sini, dan video preppers, orang yang bersiap sedia in case anything happen. Tuan-tuan mungkin tak sedar, but this is what happen right now. Okay. Jadi tuan-tuan,
strategi untuk anda. So kita assume that nak assume macam mana? Kita assume dunia masih lagi aman walaupun ada risiko. So kita nak menjalani hidup sebagai orang normal dan melabur goal seperti biasa. So apakah 3 strategi untuk anda? Strategi yang pertama, tuan-tuan, emas mesti anggap sebagai insurans kekayaan. Jadi apa maksud dia? Maksud dia, dalam event malapetaka, apokalips, emas dan perak, dia adalah insurans kekayaan. Bermaksud apa? Bermaksud, imagine dalam dunia yang tidak ada kerajaan, dah perang, kerajaan tak stabil, orang semua lari, emas dan perak akan jadi wang. Jadi bila orang tanya saya, Cik Syukur, bukan ke waktu apokalips ni makanan lebih penting? Yes. Ikan lebih penting? Yes. Tetapi orang yang ada banyak ikan, contohnya nelayan, dia pergi tangkap banyak ikan, dia ada excess supply of food. Jadi orang yang ada excess supply of food, dia boleh menjual for profit. Jadi dalam zaman apokalips, malapetaka, dia mesti ada something yang jadi duit. And it won't be a paper money. It will be a commodity money. Gold, silver ataupun barter trade. Jadi ada orang cakap kat saya, sifu saya pernah beritahu, dia kata apa tahu, Syukur, memanglah makanan penting, tetapi orang yang ada lebihan makanan dia mesti nak jual. Dia nak jual, dia nak ambil apa? Dia ambil gold, dia ambil silver. That's why kena simpan gold dengan silver. Walaupun kita tahu makanan itu penting. So itulah jawapan kepada orang yang cakap habis itu makanan penting. Itu padi penting, beras penting. Yes, memang betul. So dapat sesuatu? Kalau dapat, sila komen. Ya, Cik Syukur, saya dah faham kenapa kita kena ada emas dan perak sebagai insurance in case apocalypse happen. Tapi dengan andaian tak berlaku, tuan-tuan, alihkan minimum 10% pendapatan anda dalam bentuk emas as a wealth insurance. Anything happen, 90% kekayaan tuan-tuan dalam paper investment, stock market, yang mana kalau berlaku malapetaka dia akan lost value, no access, you cannot go and access your wealth. This is going to be your ultimate wealth. That's why gold, silver is your ultimate wealth protector. Boleh faham? Kalau faham, sila komen. Cik Syukur, okay, saya dah faham. Alright. So, saya nak tengok komen. Okay, saya nak tengok komen tuan-tuan. Okay, ada orang dah cakap dapat, dia faham. So, Alhamdulillah tuan-tuan faham. Arwah guru saya dulu, Cik Halim, dia pernah bercerita tentang perang yang berlaku di Syria. Okay. Bila berlaku perang di Syria, untuk membeli makanan, dia dibayar dalam bentuk emas. Contohnya barang kemas, rantai. Dia kata, ambil rantai emas ni, ambil plier, potong. Rantai emas. Potong, dapatlah seketul sikit emas tu, itu jadi duit. Bukan dinar, dirham pun duit. Tapi dia kata dekat Syria, orang ambil rantai emas, potong dengan plier sikit, nah, jadi duit. Nak melarikan diri, nak keluar daripada Syria, nak lari, bayar kepada orang yang bawa kita lari tu, bayar dalam bentuk gold. Contohnya, saya dekat Melaka, nak lari daripada Melaka, nak pergi Langkawi. Duit tak laku. Okay. Sebab apa? Government dah tak ada, malapetaka, apokalips. So saya cakap lah, ni saya ada gold bar 5 gram ni. Boleh tak? Nah, saya bayar gold bar 5 gram ni, abang bawa saya seluduk, larikan saya ke Pulau Langkawi. Abang tu kata, boleh, bayar dengan gold. So waktu tu gold jadi duit. Okay, so faham
So kita sambung. Strategi yang kedua, of course, tuan-tuan, assuming that the world is still go round, jadi tuan-tuan bekerja macam biasa, ada gaji, ada income, tuan-tuan berilah secara konsisten. Sebab dalam emas ini, kita kena tambahkan kita punya gram. Ingat, harga emas turun naik dia punya pasal. Trend emas naik turun jangan mencarut. Contoh berita lepas, harga tinggi lah, turun aja cukup lah. Mencarut contoh. No. Harga naik, harga turun, itu dia punya pasal. Kita tak boleh kontrol dia. Yang kita boleh kontrol adalah tindakan kita beli emas secara konsisten. Buy consistently, sebab dalam jangka masa yang panjang, kita akan tambah gram dan kita menurunkan kita punya cost per gram. Beli harga tinggi macam mana pun, kalau jatuh kita campur 2 bahagi 2, dia jadi harga titik tengah. Boleh faham? So, tulis. Harga emas tinggi, rendah, bukan saya punya tangan. Saya tak boleh kawal. Tapi, beli secara konsisten, saya boleh buat. Dan yang ketiga, tambah emas bila ada buying opportunity. Bila harga menurun. Ni saya kena ajar. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok graf yang saya tunjuk, line chart tu, line chart dekat bawah dia, itu adalah graf sebenar harga emas tahun 2021, di mana tuan-tuan boleh nampak harga naik, turun, naik, turun, naik, turun. Okey. Kita panggil apa? Harga resistant, harga support, shilling, lantai. Dengan kata lain, harga emas yang naik dan turun, dia mesti ada support and resistance. So, kita kena tahu supaya kita boleh beli. Contoh harga support, time frame weekly. TF ni maksudnya time frame. So dalam seminggu tu, daripada Isnin sampai hari Jumaat tu, kita boleh buat analisis berapa harga open, Monday open, berapa harga tinggi minggu itu, harga terendah minggu itu, dan harga closing minggu itu. Dengan cara membaca candlestick. Very easy. Jadi untuk tuan-tuan yang tak belajar lagi baca candlestick, tuan-tuan tulis je lah harga yang saya tulis ni. Contoh harga support ialah 17.90 US dollar, 17.61, 17.51, 17.21. Jadi bila harga emas sampai ke level ini dalam USD, tuan-tuan tengok apa saja harga dalam ringgit Malaysia, tuan-tuan boleh beli. Jangan tanya saya, Cik Syukur, berapa harga dalam ringgit Malaysia kita nak beli. No. Itu cara yang salah. Sebab harga emas dunia disebut dalam US dollar. So, bila convert dalam ringgit ni tuan-tuan, dia ada nombor satu, exchange rate Malaysia ringgit dengan US dollar berubah-ubah. Yang kedua, dia ikut suka pula, ikut suka hati penjual emas di Malaysia. Dia nak jual harga berapa pun ikut suka dia. Jadi, untuk menyelaraskan, untuk menyenangkan hidup, jangan tengok harga dalam ringgit. Tengok harga dalam US dollar. Sampai ke level ini, level-level yang saya tulis ni, tengok berapa harga penjual tu, jual dalam ringgit, beli je. Okay? Faham? Okay. Nah, kita bukan nak cerita, kita nak tunjuk. Ni saya nak tunjuk macam mana cara saya tengok harga. Okay. Baik, ini graf MetaTrader. Inilah harga emas yang saya selalu tengok. Okay, saya tengok. Okay, kita tengok graf ni lah. Weekly support price. So, ini line chart. Line chart ni senang sikit nak tengok sebab kita boleh tengok harga closing minggu tersebut. Tetapi kalau nak senang buat analisis, bukalah candlestick. Satu candle ni maksud dia harga untuk seminggu. Jangan tengok time frame yang kecil-kecil. Even daily pun saya tak apa suka tengok. Saya suka tengok weekly. Sebagai contoh. Okay. Satu batang candlestick ni dia adalah harga untuk seminggu. Jadi kita tengok. Kita letak saja kita punya arrow kat sini. Dia akan keluarlah. Dia akan bagi tahu kat kita harga open 18.34. Harga low 17.91. Closing 17.98. Kemudian
ada volume. Ini teknikal sangat. Tapi tak apalah, saya cerita. Jadi dengan kata lain, bila saya tengok satu persatu candle ni, saya akan tahu berapa harga open, harga close, harga paling rendah. Jadi daripada sinilah saya buat decision untuk membeli emas ketika harga tengah rendah. Macam mana nak tahu harga rendah? Tukar jadi line chart terus nampak. Now, saya nak tanya tuan-tuan. Sekarang harga 17.98 kat sini. Ni. Adakah harga ini harga yang terbaik untuk beli? Ni yang merah ni, line merah. Sila komen, saya nak tengok pandai ke tak pandai jawab. Sedang okey. Oi, kawan saya Pak pun masuk. Tuan-tuan, kawan saya dia hari Jumaat ni ialah hari dia. No Syafaat. Saya panggil dia no Jumaat. Okey. Kalau kita tengok harga sekarang ni yang tengah turun ni kan. Tuan-tuan dapati dia hampir sama dengan penurunan yang sebelumnya kat sini. Iaitu pada 2 hari bulan 1. 2 hari bulan 1 punya harga turun lebih kurang sama dengan harga sekarang. Maksud dia apa? Maksud dia harga sekarang cantik dan boleh beli. Sebab dia turun macam support price yang sebelumnya. Okey. Siapa yang nak beli sekarang boleh beli ataupun tidak? Boleh beli. Siapa yang nak tunggu lagi? Nak tunggu lagi lah Cik Syukur, kat mana nak tunggu? Kita boleh cari harga support yang berikutnya. Contohnya kat sini. 17.92. Tak sangat. Okey, bawah sikit. Ni. Ni ada dua ni. 17.81 US dollar. Harga turun 17.81. Boleh beli. Kalau buka candle pula, lagi rendah lagi lah. 17.62. 17.62 dah boleh beli. Tuan-tuan, sesiapa yang boleh baca candlestick macam ni, tengok harga weekly, tuan-tuan dapat mengelakkan risiko beli pada harga tinggi. Kadang-kadang manusia ni dia panik bila harga tinggi tau. Harga tinggi panik beli. Lepas tu harga turun carut. So elakkan benda tu. So kelas teknikal, kawan saya Cik Syufaq dia selalu buat. Okay. Technical, analisis teknikal harga emas. So, tuan-tuan tulis sajalah harga ni yang saya tulis ni. Contoh support time frame weekly. Dah tulis belum? Dah. Okay. So, 17.90. Sekarang 17.98. Dah dekat-dekat. Boleh beli. Boleh sangat. Okay. So, kalau saya memang saya akan belilah pada harga sekarang ni sebab very good price. Okay, next. Dah habis dah 3 tips. Okay. Kesimpulan. Emas adalah simpanan pelaburan untuk jangka masa yang panjang. Tuan-tuan fokus dan istiqamah. Okay, fokus saja. Tambahkan gram dan konsisten. Lepas tu belajarlah sedikit ilmu teknikal. Kalau rasa susah, datang belajar kelas. Sekejap nak share. Okay. Okay. Kesimpulan. Emas adalah simpanan pelaburan untuk jangka masa yang panjang, fokus dan istiqamah, tuan-tuan. Tambahkan gram, harga emas turun naik kita tak boleh kontrol, tapi tambah gram kita boleh kontrol. Yang kedua, kalau nak untung lebih, belajarlah baca graf sikit. Tengok apa ni, candlestick. Okay. Tuan-tuan, so saya dah cerita tentang apakah faktor-faktor yang boleh mempengaruhi harga emas tahun ini. Kemudian saya juga dah cerita tentang teknikal, analisis teknikal.
Siapa yang berminat, saya cerita teknikal tadi ni, dapatkan buku ni. Analisis teknikal harga emas di pgmall.my. Buku tulisan saya dan Cik Syufaat. Dan untuk orang yang baru setahun jagung ataupun dealer public gold, dapatkan buku saya yang 3 lagi ni. Ini buku Cik Syufaat, 3 ni. Okay. Lepas tu, baca dengan senyuman ketika Raya Cina. Okay, now, so itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye-bye.